Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dalam acara Suduh Minda ya, Hasan Baharom, kita menjemput seorang tokoh yang tidak asing lagi. Mungkin kalau dalam dunia akademik yang berhormat Dr. Abdul Aziz Bari ini tidak asing lagi dalam dunia akademik, tapi mungkin di dalam dunia politik mungkin agak baru, tetapi ianya tidak lekang disebut oleh orang lah, terutamanya apabila suasana politik yang berlaku pada hari ini ya. Sebelum rancangan ini berterusan, saya ingin perkenalkanlah tetamu di dalam Suduh Minda Hasan Baharom pada malam ini, iaitu yang berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, Adun Tebing Tinggi ya, Perak, yang berasal daripada Sabak Bernam, Selangor, betul ya? Jadi ya, bekas seorang ahli akademik, pernah mengajar dekat UIA dan juga pernah mengajar di UNICEL, ya, seorang profesor undang-undang yang kepakarannya dalam bidang perlembagaan ya. Tesis PhD-nya berkaitan dengan Raja-Raja Melayu, peranan raja-raja dalam Islam dan juga demokrasi. Itu adalah tajuk tesis PhD-nya, dan ini dalam suasana politik semasa sekarang ini, maknanya tokoh yang kita jemput pada malam ini ialah bersesuaian lah ya dengan perbincangan kita pada malam ini. Dan selain daripada Adun Tebing Tinggi ya, beliau juga telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak ya. Beliau adalah tokoh yang kontroversi khususnya dalam membicarakan soal perlembagaan ya, dan juga soal undang-undang dari segi yang berlaku di negara kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana kita berjumpa dengan tokoh yang amat tepat kita jemput pada malam ini, iaitu orang yang memang berkepakaran dalam bidang perlembagaan Malaysia dan suasana politik di negara kita pada hari ini memang berkaitan dengan soal perlembagaan dan juga soal undang-undang di Malaysia. Jadi untuk round pertama ini ya, saya nak secara gambaran umum lah pandangan daripada YB tentang situasi politik kita pada hari ini dalam pelbagai aspek lah ya. Mungkin dari segi aspek khususnya dari aspek apa yang berlaku di Dewan Rakyat pada hari ini ya, dan juga keabsahan Perdana Menteri dalam pelbagai aspek, dan juga bagaimana ya pelaksanaan ataupun bagaimana perkara ini boleh berlaku, mungkin itu boleh diberi pandangan dan sebagainya. Jadi saya mintalah daripada YB sendiri pandangan secara umum tentang politik semasa khususnya yang berlaku di negara kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Baharom, kawan lama ya. Kita dulu biasa tahun 80-an gitu kan. Ya, betul. Di UKM, Bangi dan sebagainya. Ya, kawan-kawan pun ada yang dah tak ada kan. Ya. Jadi alhamdulillah kita masih bersama, dapat berjumpa, dan terima kasih kerana memberi laluan dalam slot Suduh Minda ni. Baik, kepada persoalan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi ya, sebenarnya benda ni bagi saya lah bukan benda baru lah, sebab saya baca buku saya, tapi maknanya dalam pengalaman politik Malaysia ni kali pertama lah jadi macam ini. Cuma kalau kita membuat kajian akademik itu di tempat lain dah biasa, dah pernah berlaku lah. Jadi barangkali bagi khalayak ramai di Malaysia ni kali pertama. Jadi mungkin ramai atau terutama di luar sana yang tertanya-tanya
apa sudah berlaku, bagaimana, lepas ni jadi macam mana dan sebagainya lah ya. Dan siapa yang patut mengambil inisiatif, siapa yang menjadi punca, dan mungkin juga ada yang bertanya di mana dalam perlembagaan kita yang ada itu, ada ini sebagainya lah ya. Jadi apa yang berlaku ini ialah sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, oleh kerana kalau kita merujuk kepada keadaan di Parlimen khusus Dewan Rakyat ya, dan juga keadaan telur di ujung tanduk kerajaan Perikatan Nasional ini, ialah kerana mereka sendiri tidak ada suatu kompas politik yang jelas, tidak ada manifesto, tidak ada dasar dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan sebagai marriage of convenience itu memang tepatlah ya. Kemudian ditambah pula dengan tiba-tiba kita diserang ataupun kita terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, yang juga satu lagi perkara yang barangkali menyebabkan lanskap politik kita agak, orang kata, macam tsunami lah ya. Cuma bezanya dia tak ada ribut, tak ada ombak besar, tak ada kebakaran ya. Tetapi menimbulkan kesulitan yang bukan kecil lah kepada kita. Jadi itu menambahkan lagi intensiti krisis politik yang kita ada sekarang ni. Jadi berbalik kepada apa yang berlaku sekarang, setakat petang tadilah ya, nampaknya masih belum selesai juga, dan seruan ataupun desakan dan juga ada yang macam bagi nasihat suruh berhenti dan sebagainya, itu semakin banyak lah. Jadi nampaknya daripada sudut itu mereka yang mempertahankan Perdana Menteri dan kerajaan Perikatan Nasional ni boleh katakan dah semakin tenggelam lah ya. Dan dia pun barangkali dah nampaknya dah kehilangan hujah, oleh kerana tak pastilah betul atau tidak, tapi ada video yang tular yang mengatakan bersedialah hilang kerajaan kan, ataupun ada yang video timbalan Perdana Menteri itu klip yang mengatakan kerajaan dah tak ada apa kan. Jadi memang satu keadaan yang sulit lah. Dan petang tadi Istana Negara menghantar surat kepada Speaker Dewan Rakyat meminta pengesahan tentang majoriti kerajaan yang ada sekarang ini ya. Jadi apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku ialah kita menunggu surat jawapan daripada Speaker Dewan Rakyat tadi itu. Dan kemudian bila sebenarnya sidang itu akan dipanggil. Oleh kerana nampaknya Perdana Menteri sudah tidak dapat untuk mengelak ya titah daripada Yang Pertuan Agong yang mahukan sidang itu dipercepatkan dan bukan pada bulan September ya. Jadi dengan kata lain, kita mungkin menjangka bahawa isu ini akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih segera berbanding dengan sebelum ini. Jadi itulah antara yang saya rasa kita boleh sebutkan. Lepas itu kita boleh dengan pengenalan ringkas itu kita boleh barangkali ada soalan tambahan lah yang boleh dikemukakan untuk seterusnya dalam wacana malam ini. Itu. Ya, satu persoalan yang YB timbulkan tadi, bahawa kerajaan yang ada sekarang ini tidak ada kompas politik. Apa yang YB fikirkan dalam soal itu, dan mengapa timbulnya isu perkara itu ditimbulkan? Ya, sebenarnya perkara itu satu perkara yang boleh dikatakan satu yang inevitable, yang mestilah dalam sistem demokrasi berparlimen atau Westminster ini. Sebab kalau tak ada benda itu ya, kalau tak ada satu common policy, tak ada suatu dasar, tak ada satu manifesto, bagaimana kerajaan itu dapat mengadakan ataupun dapat memastikan ada collective responsibility, tanggungjawab bersama, sebab itu dituntut dalam perlembagaan. Jadi sesiapa yang biasa dengan sistem kerajaan ataupun cabinet government ataupun responsible government ni kena ada suatu common policy. Jadi sekarang ni dah tak ada dah. Dia tidak boleh maknanya buat satu dasar, Melayu Islam itu
itu bukan dasar sebenarnya, itu satu macam orientasi saja. Jadi bila tak ada dasar, maka pendirian dia itu tak jelas, ya, dan arah dia pun tak jelas. Dan kita sendiri sebagai rakyat, ya, sebagai pembangkang sebagai contoh, kita tak tahu nak pegang dia kat mana ni, kan? Jadi kalau Pakatan Harapan sebagai contoh, ya, mereka ada satu manifesto, mereka ada suatu buku jingga ke ataupun ya, buku yang apa nama tu, Manifesto Pakatan Harapan, janji kita lah, ya. Jadi dalam masa 5 tahun kita berjanji ataupun kita target kita nak buat ini dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah dengan Perikatan Nasional yang namanya pun datang kemudian ini, yang sebenarnya tidak pernah muncul sebelum ini pun, ialah kita tak tahu apa yang dibuat, ya. Jadi ditambah pula dengan tiba-tiba berlaku suatu serangan COVID itu, jadi dia lebih parah lagi. Dia ni macam tentera, tak ada satu macam, dia tak ada kawat, dia tak ada macam di organisasi yang tepat, kan. Lepas tu berbeza dengan sebelum ini pun, maknanya kita tak tahu macam mana cara dia menguruskan, contohnya kabinet, kan. Sistem dia Perdana Menteri tidak ada timbalan, ya. Kemudian sistem Menteri Kanan, ya. Lepas tu semua dapat jawatan. Jadi kerajaan ni tak tahu siapa backbencher dia, penyokong kerajaan, kita tak tahu. Jadi semua ada jawatan ataupun sekurang-kurangnya ada dapat pengurus CJLC dan sebagainya. Jadi satu kerajaan yang terlalu besar lah. Ini satu perkara yang agak ganjil, yang tidak berlaku terutama dalam budaya politik kita. Maka ini satu kelam kabut yang saya rasa daripada awal lagi memang sudah pun dijangka. Dan bila datang masalah yang besar seperti pandemik ini, dia lebih parah lagi sebab dia tidak bersedia. Maka bila datang masalah, datang ombak besar, dia makanya susah lah. Jadi itu yang saya fikir yang menyebabkan mereka terkapai-kapai tu, ya. Begitu. Ya, soalnya sekarang ini mengapa timbulnya isu tidak ada dasar itu, ataupun mereka mempunyai dasar sendiri tetapi tidak boleh nak dipertemukan kerana mempunyai agenda tersendiri. Apakah itu pandangan, macam mana pandangan YB sendiri lah? Jadi memang oleh kerana memang dia tidak menjangka dia di kerajaan pun, dia macam orang kata marriage of convenience lah, marriage of convenience. Jadi sebagai contohnya, yang kalau kita tengok dari si komposisi kerajaan yang ada, PN ini, contohnya GPS, ya. Mereka tidak masuk Perikatan Nasional, mereka bukan sebahagian daripada PN, mereka cuma berkawan saja. Mereka cuma menyokong saja. Jadi sebenarnya kalau kita tengok yang betul-betul menjadi core ataupun teras kepada Perikatan Nasional itu tak sampai 100 pun kalau ditolak GPS sebagai contoh. Jadi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa mereka tidak ada satu core values, core policies yang mereka dapat pertahankan, yang dapat menyatukan mereka. Dan ini dalam sistem dua parti yang kita ada sekarang agak mengelirukan, susah lah. Contohnya kalau menjadi Amerika, dia ada Demokrat dengan Republican. Kalau di UK sebagai contoh ada Labour dengan Konservatif. Kalau di Australia pun begitu, dia ada Labour dengan Liberal dan seterusnya lah, ya. Jadi kebanyakannya ada dua sistem, ya. Jadi mereka ni maknanya jadi adversarial lah, ya. Yang satu pembangkang, satu kerajaan. Jadi kalau kita berbalik kepada Malaysia ni, kita tak tahu macam mana dia punya apa nama tu? Dia punya politiknya, dasar dia, pengarahan dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Melayu dengan Islam itu bukan dasar. Itu dalam perlembagaan pun dah ada dah. Tak sepatutnya mereka itu mengambil Melayu dan Islam itu, sebab berbanding dengan Pakatan Harapan sebagai contoh, kita nak membuat ataupun nak mengadakan sebuah kerajaan yang bersifat telus, yang tata kelola yang baik. Maknanya kita penekanan itu, maknanya kita jelas bahawa kita akan bergerak ke arah pendemokrasian, ya. Jadi yang lain seperti mempertahankan raja, kedudukan Islam, itu biasa dah dalam perlembagaan. Semua parti kena terima yang itu sebenarnya. Itu bukan satu perbalahan lagi dah, ya. Jadi yang menjadi isu sekarang ialah bagaimana kita nak menyusun politik kita. Jadi Pakatan Harapan telah meletakkan, selain daripada perkara yang saya sebutkan tadi,
kita memartabatkan membangkang sebagai contoh. Sebab itu daripada dulu lagi, daripada Selangor, di Pulau Pinang, ya. Kemudian sekarang ini bila kita merintah di pusat, kita mengambil pendekatan yang berbeza. Contohnya pengurus CPAC itu datang di Pemangkang, kecuali di Selangor tu dia tak mau ambil kan. Lepas tu kita memperkasakan pejabat ketua Pemangkang dengan allowance dia, dengan peruntukan dia, dengan staff dia. Di Perak sebagai contoh, kita memberikan peruntukan kepada semua kawasan termasuk ketua bank. Jadi tak timbul YB itu terpaksa keluar duit tinggi untuk sewa pejabat dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, sistem kita memperkasakan sistem kita seperti mana sistem negara yang maju. Itu yang kita nak. Dan parlimen pun kita nak buat juga, tapi kerana belum sempat. Kita dah dikeroyok, dah di-ambush tu, jadi tak sempat lah. Bukan soal kita tak buat apa yang kita janjikan sebenarnya. Jadi maknanya kita berbeza daripada segi pendekatan politik. Jadi yang sekarang ini, kita tak tahu. Dia buat apa kita tak tahu. Pendekatan yang dia nak buat ni kita tak tahu. Kita tak boleh nak melihat falsafah politik dia tak ada. Nah, itu yang sebenarnya problem, dan saya fikir ini yang seharusnya rakyat nampak supaya selepas ini rakyat boleh memberikan keputusan dan penghakiman mereka kepada pentadbiran PN dan seterusnya dalam pilihan raya, boleh memberikan suatu penilaian yang tepat supaya kita dapat. Jadi kita sekarang ni kalau nak sebut politik kita, itu yang disebutkan sebagai contestation of policies, maknanya kita bukan lagi nak menyerang peribadi lagi, tak ada. Kita nak tengok program yang parti-parti politik ini kemukakan. Bagaimana dia menangani kemiskinan, bagaimana dia menangani kepelbagaian, bagaimana dia menangani hubungan federal dengan negeri, ya, dan seterusnya lah, termasuk dasar luarnya. Jadi ini yang Pakatan Harapan dan lalu Pakatan Rakyat buat. Ini yang tidak dibuat oleh Perikatan Nasional, yang saya suspek kadang-kadang dia berbalik kepada politik lama tu, politik UMNO BN itu. Maknanya dari segi memangsakan pegawai kerajaan yang saya dengar memang telah pun berlaku. Ada pegawai kerajaan yang diletakkan dalam peti sejuk di JPA itu, pegawai kanan, ya. Dan ini satu perkara yang saya fikir harus diketengahkan supaya kita dapat selain daripada soal kita dapat menengahkan kezaliman yang berlaku, kita juga nak memastikan supaya sistem kita tidak dirobek-robek, tidak macam tikus baik kilabu lah. Sebab kaki tangan awam sebagai contoh, mereka memberikan sumbangan ataupun mereka penting daripada segi mentadbir negara, jadi mereka tidak boleh dilayan seperti apa yang didakwa itu, antaranya lah. Dan juga Pemangkang tadi yang saya katakan tadi, Pemangkang ada peranan dia, sebab kalau tidak ada peranan, nak buat apa kan? Sebab itu kata bayar gaji dan sebagainya. Dan dia sebenarnya daripada segi accountability kerajaan itu, Pemangkang nombor satu yang menjadi agent ataupun elemen yang enforce atau menguatkuasakan itu. Kalau tidak Pemangkang, macam mana kan? Ini maksudnya dalam parlimen, kalau setakat NGO tak boleh. Ini kena dilakukan oleh, sebab itu kita juga jawatan ketua Pemangkang itu sejak kita mengambil alih pentadbiran negara dan negeri, kita diberikan kedudukan dan juga orang kata tu kemudahan yang sepatutnya. Ada pejabat, ada pemandu dan sebagainya, ada allowance, ya, supaya, dan dia ada sebenarnya Pemangkang adalah sebahagian pada sistem. Dia bukan macam UMNO BN dulu, Pemangkang dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai bandit komunis dan sebagainya. Itu sistem politik primitif, ya. Cumanya saya itu yang disebut oleh YB tadi, isu Melayu dan Islam itu sudah menjadi salah satu di antara perkara yang diketengahkan, yang diwar-warkan, yang dipromosikan. Apakah ini suatu macam seolah-olah itu satu dasar yang nak diperkenalkan, yang nak dipertahankan ataupun nak diperjuangkan di dalam sistem politik ini di negara kita ini, yang menurut pandangan YB sendiri lah, macam mana pandangan? Sepatutnya kalau kita faham sistem kita itu tak boleh ataupun tidak seharus menjadi isu, oleh kerana sebagai contoh kedudukan Melayu lah, sudah disebut dalam perlembagaan diberikan kedudukan istimewa Melayu, itu dah ada. Macam mana siapa parti pun, DAP baik ke, SNAP ke ataupun parti apa sekalipun, dia tak boleh mengengkari ataupun tak boleh nak melanggar peruntukan perlembagaan tentang keistimewaan Melayu itu. Begitu juga Tanah Rizab Melayu pun sama juga, ya.
Begitu juga soal kedudukan Melayu daripada segi kota, daripada segi kemasukan universiti, segi apa nama tu, dalam bisnes, dalam beasiswa, dalam bagi tangan awam. Itu ada dasar-dasar dan juga disebut dalam perkara 153 itu dah tak perlu lagi menjadi isu sebenarnya. Cuma yang menjadi soalan kepada kita ialah selama 65 tahun lebih kita merdeka ini, dah kat 70 tahun sudah. Kenapa kita masih bercakap soal itu? Apa sudah berlaku di antara tahun 57 sampai sekarang? Sebab kalau kita isi kan ataupun kita lakukan apa yang dituntut oleh perlembagaan daripada hari pertama dahulu, tidak timbul soal orang Melayu masih miskin, tidak timbul soal pelajar Melayu masih lagi terkebelakang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok sekarang, orang Melayu masih miskin, orang Melayu masih tertinggal dan sebagainya. Kenapa berlaku begitu? Ya, sepatutnya orang Melayu fikir itu bukan mikirkan soal DAP ini nak menjadi, sebab DAP tak boleh buat apa, DAP tak boleh nak mansuh benda ini. Saya sudah berulang kali mengatakan bahawa peruntukan ini ataupun peruntukan Raja-Raja Melayu dan Islam tak boleh dihapuskan, tak boleh dipindah, tak boleh dipadam. Sebab nak memadam benda ini memerlukan perkenan daripada Raja-Raja Melayu yang mustahil dapat didapati, bukan? Jadi sebab itu sebenarnya bukan isu. Isunya ialah mengisi peruntukan itu. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, berbalik kepada Perikatan Nasional, apa yang mereka buat? Ya. Bukan soal yang besar, soal yang kecil seperti yang mereka bawa 355 itu pun tak berjalan. Jadi macam mana ni kan? Jadi saya fikir sebab tu baru ni bila isu apa nama tu? Isu di Mahkamah Persekutuan tentang apa nama tu? Isu apa itu? Isu apa nama yang melibatkan Mahkamah Syariah itu, bukan? Isu ni Sek Luar Tabi'i. Kan? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin terkapai-kapai dan saya belasah dia dan saya rasa sehari dua lepas tu dia tak tahu siapa jawab tapi ada jawapan. Saya katakan cara Taqiyuddin menjawab itu menunjukkan dia tak faham ataupun dia tidak dapat tak menguasai isu itu. Jadi saya kata macam mana ni sebuah parti yang kononnya nak memperjuangkan kedudukan Melayu dan Islam tapi gagal untuk melihat isu yang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan yang mengisytiharkan undang-undang di Selangor tu ialah enactment itu sebagai tidak sah. Ya. Jadi apa sudah jadi? Sebuah kerajaan Melayu Islam gagal, bukan saja gagal menangani, isu pun tak faham. Macam mana? Itu saya kata saya tak nampak mana kerajaan satu kerajaan yang kredibel yang boleh diharap sebab isu yang dia kata dia juara pun dia tak faham macam mana. Apatah lagi nak menyelesaikan. Jadi saya tak nampak kedudukan Mahkamah Syariah sebagai contoh. Kedudukan orang Melayu sebagai contoh. Boleh selesai dengan PAS dan UMNO dan bersatu ni sebab mereka tak faham dan mereka lebih kepada soal politik, soal nak mengekalkan, tambah sekarang nak jual durian dan sebagainya kan. Mana ada masa nak mikir hal-hal yang berat tadi tu. Okey, alhamdulillah kita telah banyak ya mendapat pandangan dan juga ada yang kritikan dan ada juga cadangan yang dikemukakan oleh YB tadi memang sesuai dengan latar belakang yang beliau miliki ya, yang fokus ataupun kepakarannya dalam bidang undang-undang dan yang perlembagaan. Banyak isu-isu yang dibangkitkan itu menyentuh isu sebenarnya bukanlah isu yang pokok ya, tetapi adalah isu-isu yang sampingan yang boleh menarik sentimen, yang boleh menggarap sentimen sahaja. Bukanlah salah satu dasar yang jelas yang perlu dilaksanakan dalam sistem yang bernegara di negara kita ini sendirilah. Misalnya isu Melayu, isu ketidakjelasan dari segi aspek fokus kepada pentadbiran negara dan sebagainya ya. Isu dalam sistem kepartaian kalau di negara-negara luar itu ada dua blok parti, sama ada parti pemerintah ataupun pembangkang itu, dan pembangkang itu mempunyai suatu sistem dan pembangkang ini sebagai satu seimbang kepada apa yang dilaksanakan oleh negara itu sendiri. Jadi ini adalah perkara-perkara yang amat penting yang perlu diketahui oleh masyarakat.
bukan kita hendak mentadbir negara ini hanya bermain dengan isu dan kita mempengaruhi orang lain untuk menyokong kita berdasarkan kepada isu. Jadi terima kasih kepada YB ya dengan pandangan kita melihat suasana politik kita pada hari ini. Cuma saya nak tanyalah, ini macam soalan cukup mas lah kepada YB sendiri ya. Dalam banyak parti politik di negara kita ini, mengapa ya YB sendiri yang berlatar belakangkan yang dahulunya pada peringkat generasi tahun 80-an terlibat dengan PKPIM. Betul ya? Itu YB ya? Ya, ya. Dan juga terlibat dengan gerakan mahasiswa ya di UM. Saya dekat UKM, sama-sama kita memperjuangkan Islamic Force lah dekat universiti pada ketika itu ya. Tiba-tiba ketika masuk pilihan raya menjadi calon kepada DAP, mungkin ada perkara yang menarik, perkara yang menjadi satu titik poin kepada YB sendiri, mengapa YB memilih jalur politik itu yang ke arah pada DAP itu. Sedangkan parti-parti politik yang lain di Malaysia ni ada, misalnya PKR, misalnya Amanah sendiri dan sebagainya. Jadi ini mungkin ada satu perkara yang menarik dan manis yang boleh kita berkongsi bersama daripada YB sendiri lah. Ya, betul dalam DAP ni sebenarnya tidak kata ramai, tapi adalah sosok-sosok Melayu yang dia berdawal lagi memang terlibat. Ya. Contohnya macam dulu kita ada orang seperti Darmala NS, seorang penulis Tinggi Sembilan kan, Abdul Muluk Daud dalam DAP tu. Ya. Kemudian kita ada seorang seperti siapa? Ahmad Noor, bekas Presiden QPAC pada tahun 90-an, 80-an gitu. Lepas tu sastrawan negara Pak Samad Said pun dalam DAP juga. Ya. Kemudian bekas diplomat Dato' Dato' dulu Yop Adlan, seorang duta, bekas duta juga ya. Tapi saya bukanlah masuk kerana ikut orang. Dan mungkin saya boleh mulakan soalan itu dengan mengatakan bahawa saya sebenarnya pun tidak berminat masuk politik pun, tapi saya dihalau dari universiti kan, jadi saya tak ada pilihan lah. Jadi peringkat awalnya saya rasa mungkin ramai yang yang terlupa ataupun tidak sedar barangkali saya bersama Keadilan pada pilihan raya umum 2013. Cuma selepas itu, seperti yang barangkali siapa yang mengikuti itu, ada sedikit sebanyak pergolakan dalam parti waktu itu. Yang kebetulan juga berlaku dalam PAS waktu itu. Ya. Jadi badut itu dalam Keadilan tu kita tahulah sekarang pun dah lari, dah meninggalkan, jadi memang watak itulah kan yang menghancurkan Pakatan Harapan orang itu juga. Dan dalam PAS waktu itu pun ya, kalau kita masih ingat 2014 2015 sudah mula timbul proses yang mungkin pada setengah dipanggil purging itu, untuk membersihkan kelompok-kelompok tertentu daripada PAS. Jadi sebenarnya pada hakikatnya waktu itu selepas PRU ke-13 itu pada tahun 2013, 2014, 2015 ada pergolakan dalam PAS dan dalam Keadilan. Jadi satu-satunya parti yang masih tergolak, tak bergolak masa itu ialah DAP lah. Jadi itu yang saya meninjau-ninjau dan kebetulan diterima. Sebab kebetulan orang seperti Kit Siang dan Guan Eng itu kenal dengan saya lama dah. Begitu Karpal Singh, dan saya pun, mereka sebenarnya lama mengajak saya, tapi waktu itu saya kata saya tak berminat dengan politik ni kan. Jadi saya pun tak masuklah. Tapi setelah
selepas masuk dalam gelanggang. Jadi apa yang berlaku itu, lepas itu ada pergolakan dan saya juga seperti di universiti dihalau keluar juga. Jadi saya tak ada tempat nak pergi lah. Jadi bukan soal tak ada istimewa, biasa. Ni parti yang berdaftar saya masuk lah itu. Jadi sekarang ni dah duduk di sini. Jadi tapi bagi saya sama saja. Saya macam tu juga, tak ada berubah apa-apa. Dia tak adalah, tidaklah saya masuk DAP ni jadi lain ke, tak ada. Saya tak tahu, mungkin itu tanggapan orang lain, tak tahu, tapi bagi saya kalau soalannya itu saya tak ada apa-apa, biasa saja. Ya. Dan saya pun sebelum masuk ada berbincang sesuatu perkara itu dan penjelasan saya diterima dan tak ada masalah. Mana pilihan kepada parti politik oleh kerana kita negara yang demokrasi, negara yang boleh kita memilih mana-mana. Jadi mana itu hak masing-masing lah untuk kita milih mana. Selagi benda itu berdaftar lah Datuk, berdaftar parti yang sah yang berdaftar. Dan bagi saya ada ideal yang saya nak capai lah. Maknanya kalau pilihannya itu nak ke sebelah sana, tak boleh lah sebab mereka tidak memberikan penekanan soal tata kelola yang baik, good governance itu tak ada. Mereka tidak tegas dalam soal memerangi rasuah yang saya fikir menjadi isu besar dalam negara kita sekarang ni. Dan juga ruang untuk bercakap tu tak ada. Dan alhamdulillah dengan adanya Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan, saya rasa banyak yang telah pun kita buat sejak daripada zaman reformasi kepada zaman pilihan raya umum 99, 2008 dan seterusnya, banyak perubahan yang telah pun kita buat dan insya-Allah kalau kita balik berkuasa banyak lagi dan saya rasa kita boleh mengangkat martabat negara kita kepada satu martabat yang lebih baik lah di mata dunianya tu. Sebab kita pun sudah dinobatkan sebagai satu sistem yang baik bila kita dapat mencapai ataupun membuat perubahan secara aman pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 yang lepas. Itu telah pun dianggap sebagai suatu perkembangan yang cukup baik oleh dunia berbanding dengan negara lain yang barangkali ada kacau bilau, ya, terpaksa melibatkan tentera dan sebagainya. Jadi negara kita tidak sampai ke situ. Artinya ini satu permulaan yang baik dan kita tidak harus kecewa lah dengan apa yang berlaku sementara ini dan kita kena teruskan lah. Ada satu perkara yang agak menarik ya disebut oleh YB tadi, iaitu tata kelola yang baik. Ini satu perkara yang amat penting di dalam kita mengurus negara ya. Dan juga ya satu lagi aspek yang menarik minat YB untuk terlibat di dalam satu parti politik itu ialah soal tidak tegas di dalam memerangi rasuah. Jadi ini salah satu di antara perkara yang amat dititik beratkan. Jadi mungkin inilah di antara faktor mengapa YB terlibat ataupun menyertai parti politik yang memang nampaknya tegas dari segi aspek memerangi rasuah dan juga ya untuk memperkenalkan tata kelola pentadbiran negara itu dengan baik itu. Mungkin ini menjadi titik poin yang menyebabkan YB terlibat dengan parti politik itu. Ya, mungkin begitu. Ya, sebab sebenarnya apabila saya dihalau keluar dari universiti, sebenarnya isunya lah isu soal saya mengkritik establishment di Selangor sebenarnya waktu itu dan saya menjadi subjek report polis. Sehingga kan saya menerima peluru dihantar ke rumah saya melalui pos waktu itu 2010 gitu. Dan saya digantung daripada pejabat. Saya tak boleh masuk pejabat saya waktu itu. Berlaku demonstrasi besar-besaran di kampus UIA di Gombak waktu itu. Dan selepas itu saya terpaksa meninggalkan universiti lah. Saya tak boleh duduk di situ sebab universiti tak dapat mengawal ataupun sudah tidak boleh, ada tekanan dengan katanya universiti UIA ditekan waktu itu oleh kerajaan supaya membuang saya keluar. Dan kemudian sebenarnya sebelum itu pun apabila saya terlibat dalam membantu kerajaan negeri Selangor, waktu itu ada masalah dalam pentadbiran kerajaan negeri di bawah Menteri Besar Tan Sri Khalid dalam soal pelantikan sesi kerajaan negeri dan saya terlibat membantu sikit sebanyak waktu itu
itu juga dianggap sebagai suatu perkara yang tak boleh diterima oleh universiti, walaupun sebenarnya saya hanya membantu dari segi kepakaran saya, tetapi yang peliknya oleh kerana saya membantu kerajaan yang dianggap kerajaan pembangkang. Ini pun pelik juga. Kerajaan mana kerajaan pembangkang? Kalau kerajaan bukan pembangkang namanya. Bukan, tapi inilah yang UMNO faham. Jadi dia kata saya terlibat membantu pembangkang dan saya diberikan amaran oleh pihak universiti kerana saya terlibat membantu pentadbiran kerajaan negeri Selangor waktu itu. Jadi memang tekanan cukup hebat lah, ya. Dan sehingga saya terpaksa membawa utusan Malaysia ke mahkamah. Saya saman utusan Malaysia di mahkamah oleh kerana mereka memfitnah saya. Itu berlaku dalam saya ingat 2012 begitu, ya. Jadi ini antara isu yang berlaku dan saya sebenarnya berasa bahawa kalau saya tak masuk politik pun hidup saya susah juga sebab saya tak boleh bercakap. Berbanding dengan contohnya kawan-kawan saya di England ataupun di Amerika ataupun tempat lain kan. Mereka boleh bercakap. Profesor universiti boleh bercakap. Jadi di Malaysia ni tak boleh. Kita tak boleh bercakap. Kebebasan bercakap tu. Kerana ada akta hasutan dan sebagainya. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena bersihkan supaya negara kita, kalau universiti kita nak maju, universiti kita nak berkembang, kita harus membersihkan statute book kita, undang-undang kita daripada undang-undang yang merepek dan mengarut ini. Ini sebenarnya undang-undang yang tak betul sebenarnya pun. Jadi ini antara benda yang bagi saya lah satu perjuangan supaya akademik selepas kita nanti dapat hidup, dapat berfungsi sebagai akademik tanpa berasa takut dan juga dikekang oleh satu culture of fear, ya, satu budaya takut yang saya fikir sekarang ni begitu mendominasi di universiti kita. Sampai sekarang dah tak ada apa pun dia takut lagi. Itu yang timbul cerita ICET tu kan. Yang menjadi masalah ICET yang zaman kita dulu ialah mereka puak-puak akademik yang di sebelah sana itu, mereka katakan bahawa tindakan Pakatan Harapan ini membahayakan Islam dan sebagainya. Tetapi bila kita tanya di mana dan apa dan mengapa, dia diam. Ada orang kata, kenapa kerajaan Pakatan Harapan tak ambil tindakan kepada ahli akademik ini? Saya kata, tak usahlah, kita bukan macam UMNO. Kita tak mengambil sikap macam UMNO, walaupun kita tak setuju dengan apa yang mereka katakan. Walaupun mereka ni merepek, tapi kita sebagai akademik kita hormati walaupun kita tak setuju dengan pandangan dia. Tetapi sampai ke sudah, seperti yang kita semua tahu, mereka tak ada memberikan hujah pun kenapa ICET itu dibantah dan kita sudah persaksikan UMNO dengan PAS ramai-ramai berkumpul macam perhimpunan bersih di Kuala Lumpur, tunjuk ramai-ramai, lepas tu tak ada apa. Maknanya ahli akademik mesti diberi kebebasan untuk bercakap, memberi pandangan. Jadi kalau tidak, maknanya universiti kita tidak berkembang begitu. Tak berkembang. Dan kita Pakatan Harapan memang banyak memberi kebebasan ketika kita memerintah dahulu. Ya, ketika Pakatan merintah, di mana dahulunya ketika Barisan Nasional memerintah, pihak pembangkang tidak dibenarkan masuk universiti. Ya, tetapi apabila Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan itu, maksudnya pihak pembangkang dibenarkan masuk universiti, bercakap, berceramah, memberi pandangan dan sebagainya. Terbuka dalam soal itu. Jadi ini salah satu di antara perkara yang amat penting kepada untuk kita membudayakan percambahan ilmu, percambahan pemikiran di kalangan masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa lah. Jadi satu isu yang selalu ditimbulkan di dalam DAP ini. Ini suatu perkara yang minta pandangan yang begitu tuntas daripada YB, ya. Selalu ditimbulkan oleh netizen ke, oleh siapa ke dan sebagainya, bahawa DAP ni komunis, DAP ni anti Melayu, DAP ni anti Islam dan sebagainya. Ini macam mana pandangan itu YB sendiri apabila terlibat dengan parti politik DAP itu? Apakah isu ini ataupun isu yang kontroversi ini menjadi telah dimomokkan kepada masyarakat Melayu? Apakah ianya betul ke ataupun bagaimana DAP ini kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Soal Melayu, soal Islam, soal
ialah chauvinis masyarakat Cina kepada orang Melayu ni. Itu dimomokkan kepada DAP. Apa jua yang berlaku, semuanya silap DAP, salah DAP dan sebagainya. Jadi ini macam mana pandangan daripada YB sendiri lah. Iyalah, kalau kita nak menangani perkara ni secara yang adil dan objektif, kita tengok apa yang dia buat lah. Daripada apa yang kita tengok sejak, contohnya kalau dari segi kerajaan, apa yang DAP buat di Pulau Pinang sebagai contoh. Adakah dasar-dasar dan pentadbiran DAP itu anti ataupun mendiskriminasikan Islam? Saya rasa tak ada. Malahan DAP dituduh oleh gerakan dan orang Cina sebahagiannya sebagai terlalu condong kepada Islam. Jadi saya tak nampak ada substan ataupun ada kebenaran bagi mereka yang mengatakan DAP ni anti-Islam. Kemudian soal Melayu. Saya rasa benda ni tak susah kita nak jawab, sebab kalau Lim Guan Eng sendiri masuk penjara, hilang pencen dia hanya kerana dia membela anak gadis Melayu yang dirogol oleh Ketua Menteri UMNO yang Melayu dan Islam, apa lagi yang kita nak tunjukkan? Maknanya kalau dia sanggup sampai hilang pencen dia, masuk penjara dan sebagainya kerana nak menyelamatkan budak Melayu ini, dara sunti yang dirogol oleh buaya Melayu ini, apa lagi yang kita nak katakan? Cuma soal kesumat dan soal dendam itu memang, ataupun naratif yang cuba nak dibawa oleh UMNO terutamanya, itu memang kita tak boleh nak nafikan ataupun tak boleh nak buat apa oleh kerana mereka waktu itu berkuasa, memerintah, ya. Kalau hujan tak turun, mereka DAP juga, kan? Sekarang ni yang jelas kan, kadang-kadang kita pun nak ketawa juga. Yang PAS ikut juga ni kenapa? Apa saja masalah yang berlaku, DAP lah tu, kan? Jadi DAP pun lama-lama sudah pasrah lah, tak usah layan orang macam ni, sebab nak tolong pun akan jadi masalah. Contoh macam Steven Sim yang di Bukit Tajam kan, dia tolong anak Melayu, budak Melayu, orang Melayu. Macam-macam dia kata ni soal Kristian lah, apa semua. Sampai ada orang yang memang cari masa untuk siasat dan sebagainya. Ini saya pun heran ada makhluk macam ini, ya. Saya pun tak faham. Jadi saya, ini satu perkara yang masyarakat boleh nampak sendiri, dan saya rasa DAP pun sudah sampai ke peringkat tak apalah nak katalah nak macam mana kan. Tapi yang lebih pelik, yang lebih lawak dari bila puak-puak yang mengata DAP ni jual durian pada orang DAP pula. Macam mana tu? Jadi bila nak survive, nak hidup dalam politik, kata komunis, kata macam-macam, tapi boleh berkawan dengan DAP pula, ataupun nak pula undi ataupun ahli parlimen DAP ni pula, macam mana kan? Dan kenyataannya lah bahawa kalau tengok soal komunis sebagai contoh kan, yang ditangkap kerana komunis ni siapa? Bukan orang UMNO ke? Daripada zaman Abdullah Majidnya, Abdullah Ahmadnya, Timbalan Menteri UMNO tu ditahan bawah SA sewaktu pentadbiran Hussein On kerana dikatakan terlibat dengan komunis. Orang DAP tak ada terlibat dengan komunis. Mana ada? Kemudian Siddiq Gaus, kan, seorang sesi politik Timbalan Perdana Menteri tahun saya ingat tahun awal 80-an begitu, ditangkap ISA kerana terlibat ataupun dikatakan menjadi ejen KGB. Kalau ada orang DAP kalau ada orang DAP yang betul-betul terlibat, sudah pasti mereka akan ditangkap. Tapi oleh kerana tak ada, bukan? Itu tak saya katakan. Jadi yang komunis ni siapa? Sebenarnya itu yang perlu mereka jawab. Tapi kita pun tak ada masalah sebab kita nak menjaga kawasan kita, kita nak sibuk memberikan pendidikan politik pada ahli-ahli dan sebagainya. Jadi naratif ini saya fikir naratif yang sudah pun tidak teraku, dan sekarang inilah saya nak maklumkan kepada rakan-rakan di luar sana, sebenarnya golongan ini pun dah menyesal. Sebab itu sekarang ini bila dia merasakan bahawa survival politik itu dia memerlukan DAP, sekarang dia mengaku bahawa apa yang disebut itu adalah merupakan suatu perkara yang memang sengaja dibuat untuk meracun pemikiran Melayu supaya takut dengan DAP, supaya melihat DAP sebagai momok,
ya, sebagai satu kelompok yang tak boleh dipercayai dan sebagainya. Tapi sekarang mereka tahu mereka sendiri ada masalah sebab mereka sudah meracun begitu lama. Jadi sekarang nak reverse balik itu susah. Ya. Terima kasih YB kerana memberi pandangan yang agak jelas. Jadi yang jadi masalah sekarang ini ialah momokkan ini mungkin kalau di bandar, kalau di pinggir-pinggir bandar ataupun orang yang mempunyai pendidikan ataupun intelektual mungkin boleh menerima pandangan itu, tapi yang jadi masalahnya ialah pemikiran ini diterapkan kepada masyarakat kampung, orang-orang Melayu khususnya, ya. Ini menyebabkan apabila orang di AP untuk bertemu dengan orang kampung, jadi inilah isu-isu yang ditimbulkan. Jadi bagaimana pandangan YB sendiri untuk menyelesaikan ataupun untuk pick up perkara ini supaya bahawa ketakutan kepada orang di AP ini dapat kita kurangkan ataupun kita nak membentuk satu naratif politik baru di Malaysia ini bahawa semua parti politik yang didaftarkan mengikut Akta Pertubuhan itu adalah sah dan boleh dijadikan asas untuk kita melaksanakan program di dalam negara kita ini dari segi aspek pengurusannya, pentadbirannya dan juga pelaksanaan pembangunan negara itu sendiri. Jadi ini salah satu di antara perkara yang perlu diperjelaskan kepada masyarakat bahawa di AP itu diterima oleh Akta Pertubuhan suatu yang sah, suatu yang tidak bersalahan dengan undang-undang dan juga tidak bersalahan dengan perkara-perkara yang termaktub di dalam mana-mana akta. Jadi oleh sebab itulah kita kena beri penjelasan. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah yang pemikiran ini telah meresap masuk di kalangan masyarakat kampung, khususnya orang-orang Melayu. Saya melihat isu ni itu, ini isu apa orang kata tu generation gap, jurang generasi sebenarnya. Jadi mereka yang memang sudah diindoktrinasikan begitu tu sampai bila pun payah dia nak overturn ataupun nak membasuh naratif daripada kepala dia. Dan pada saya orang seperti ini bukan ignore, tapi maknanya kita tumpu pada orang lain lah, ya. Maknanya generasi saya, generasi Datuk sebagai contohnya, sampai bila pun barangkali tidak boleh untuk mengatasi ataupun melompat ataupun membuang persepsi ataupun tanggapan itu, naratif itu. Jadi saya fikir, dan kita pun sekarang ni generasi sudah berada dalam kotak ataupun kelompok 50 ke atas, ya. Yang lebih penting bagi saya adalah menumbuhkan kepada yang di bawah itu, ya. Sebab itu bagi saya ini bukan masalah. Jadi macam orang kata kelompok Ashabul Kahfi lah, yang dia memang dia dalam kelompok itu kan, dia keluar ni dia masih lagi dalam gua lagi. Dia terkejut kan. Saya nak sebutkan pada Datuk, ya, saya terkejut apabila dimaklumkan, ya, di suatu tempat di sebelah Petaling Jaya sana, satu cawangan di AP, di mana ahli-ahlinya semua Melayu, budak-budak Melayu, profesional, peguam, accountant dan sebagainya, eksekutif dan sebagainya, yang saya tengok semuanya daripada UiTM. UiTM. Tempat saya mengajar tu. Sedangkan kita tengok kita tahu UiTM adalah tempat di mana indoktrinasi Pertahanan Melayu lah berjalan begitu kuat, begitu marak sekali, bukan? Ya. Dan pimpinan universiti pun. Tetapi mengapa di universiti yang sama itu jugalah ramai budak-budak masuk di AP, termasuk Diana Sofia yang pernah jadi setpol kepada Lim Kit Siang, padahal bukan Kit Siang pergi berkempen ataupun dibenarkan masuk UiTM itu, ya. Kenapa? Sebab anak-anak muda ini walaupun sudah diindoktrinasi oleh BTN dan sebagainya,
lagi dibasuh, lagi dia melawan. Sebab anak muda kan, dan apa yang dipropagandakan ini tak masuk akal. Ya. Jadi pada saya ini memang orang kata kerja sia-sia lah. Dan DAP tak buat apa pun. DAP tak buat apa pun. DAP pun takut sebenarnya, tapi oleh kerana benda yang dilakukan itu memang zalim, memang tidak adil, kita faham lah apa yang berlaku. Jadi pada saya, dan kalau tengok sekarang ni pun, saya tengok netizen sebagai contoh, mereka sudah tidak macam ni lah. Siapa lagi yang percaya dengan apa nama propaganda Bukit Kepong? Orang tak percaya lah. Sebab itu tak dimainkan lagi. Siapa percaya dengan propaganda 13 Mei? Orang tak percaya lah. Jadi tak akan diberhentikan. Jadi saya ingat dalam pilihan raya akan datang ni, naratif ini sama ada tak dijual ataupun susah untuk dipercayai lah. Dengan kata lain, hatta UMNO pun sudah menyadari bahawa untuk survive, untuk mereka berterus menjadi pemain politik dalam lanskap politik negara, mereka tidak boleh bermain dengan isu itu. Sebab itu kalau kita tengok pimpinan muda mereka sekarang, sudah mula ataupun ramai yang sudah mula bersedia ataupun reorientate diri mereka dengan berbincang hal-hal polisi. Contestation of policy. Maknanya polisi kamu apa? Dasar kamu apa? Apa yang kita nak buat? Masalah kita apa? Apa yang lebih baik? Apa yang terbaik untuk menangani masalah? Jadi sekarang ni budak Melayu dah tak main. Zaman kita dulu, zaman kita bergantung dengan beasiswa. Sekarang ni tak usah kata beasiswa, pinjaman, loan pun tak dapat. Jadi hujah yang dibawa ataupun dimainkan di atas dasar kaum, ras, kedudukan istimewa Melayu dah tak jalan lagi dah. Sebab kita dah dengar orang Melayu sendiri bercakap siapa yang curi tanah Melayu, siapa yang curi balak, siapa yang curi itu, siapa yang curi ini. Ya. Jadi maknanya siapa yang bermain dengan itu akan orang kata seolah menepuk air di dulang, terpecik ke muka sendiri lah. Sebab kalau keadaan yang berlaku sekarang ni kita bincangkan secara yang telus dan kritikal ya. Kerajaan yang memerintah daripada merdeka sampai sekarang itu, sampai sebelum 2018 itu yang akan terpaksa menanggung. Sebab mereka akan dipertanggungjawabkan kenapa gagal, kenapa orang Melayu masih miskin, kenapa anak Melayu masih lagi di tahap yang seperti itu. Dan kita tengok budak-budak Melayu yang mindanya terbuka, keluar negara, duduk di Oxford, duduk di London sebagai pakar bedah, duduk di Australia. Dan ini contoh-contoh yang kita tengok ya, menunjukkan bahawa mereka dengan perubahan yang mereka tak sedari sebenarnya setelah pun berubah. Dan kita jangan lupa bahawa sekarang ini kalau kita tengok daripada segi statistik, yang berhijrah meninggalkan negara, bekerja di luar, majoritinya orang Melayu dah, bukan Cina lagi dah. Ya. Jadi maknanya saya rasa nasihat kita pada mereka yang tak nak tenggelam tu, berhentilah main dengan naratif Melayu. Walaupun saya tengok PAS pun saya tak tahu kenapa kekal dengan naratif. Dia ikut UMNO sekarang ni. Dia ikut UMNO. Dia bukan ganti UMNO, dia ikut UMNO sekarang ni. Dia lebih lagi. Dan UMNO pula yang menarik, UMNO sudah mengadakan, saya ingat ada sedikit banyak paradigm shift tu, maknanya anjakan paradigma sudah nampak di kalangan pimpinan UMNO. Yang saya ingat yang teruk ni PAS kan, sebab dia macam mengambil tempat UMNO pula dah yang dulu tu. Okey, terima kasih kepada YB ya. Banyak pandangan yang dikemukakan. Cuma saya tertarik lah. Maknanya kita generasi muda sekarang ini sudah mengalih dia punya paradigm shift itu, bukan lagi soal isu kaum, isu bangsa, tetapi sudah meletakkan isu soal polisi, pentadbiran, good governance dan sebagainya. Jadi ini suatu perkara yang amat penting di dalam pengurusan negara itu sendiri ya. Jadi jurang atau gap generation ini, maknanya bagi kita, bagi yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang lama dekat kampung-kampung, bukan kita nak membiarkan, tetapi cuba kita didik ya, supaya dia juga memahami, tetapi kita melihat kepadanya generasi yang akan datang. Jadi untuk soalan terakhir lah YB ya, saya nak tanya, apakah pandangan ataupun apakah corak politik Malaysia pada masa akan datang menurut pandangan dan juga pemikiran dan juga suluh minda lah, suluh minda YB sendiri, bentuk politik ataupun corak politik Malaysia pada masa akan datang.
yang kita telah pecahkan bentuk politik itu pada tahun 2018 apabila Pakatan Harapan menang itu. Kita dah pecahkan minda masyarakat itu, bila beralihnya kerajaan tidak berlaku apa-apa. Jadi pada masa akan datang macam mana bentuk politik Malaysia ya, pada pandangan YB sendiri? Satu perkara yang barangkali kurang disadari ya Tok, ya, di kalangan kita ialah soal corak ataupun demografi kita sekarang ni. Ya. Maksud saya ialah bahawa kalau kita tengok, kita telitikan demografi kita sekarang ni, beberapa banci yang telah pun berlaku dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, kita lihat bahawa majoriti ataupun dari segi penduduk itu, perkembangan dan juga bilangan penduduk Melayu Islam itu semakin bertambah. Ya. Jadi naratif lama tak boleh dipakai. Satu. Parti-parti politik bagaimanapun harus mengambil kira perkara ini. Sebab itu kalau kita tengok ataupun kalau sesiapa yang barangkali meneliti beberapa kenyataan pimpinan DAP termasuk contohnya saudara Liu Chintong ya. Dia mengatakan bahawa untuk DAP ini terus kekal dan relevan dalam politik Malaysia, DAP mesti embrace Malay population ini. Maknanya DAP kena lebih peka, kena lebih atau perlu mendapat sokongan orang Melayu. Dan ini satu perkara yang tidak boleh tidak harus berlaku. Sebab kalau DAP tidak mendapat sokongan orang Melayu, DAP akan mati, tak boleh survive. Ya, kecuali kalau dia nak menjadi parti serpihan golongan minoriti semata-mata. Jadi kalau dia nak menjadi parti yang mainstream, parti arus perdana, dia harus turut serta dalam menangani isu-isu masyarakat Melayu, isu-isu Islam dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang saya rasa menarik dan menyebabkan anak muda Melayu masuk DAP, sebab mereka melihat DAP parti yang sah, parti yang mengikut undang-undang. Jadi pada mereka tidak ada masalah masuk DAP. Bukan yang mengatakan DAP ni momok hantu komunis itu orang lama, bukan. Jadi yang sebenarnya tak betul pun, kan. Jadi dengan kata lain, kalau untuk relevan, untuk terus boleh turut serta dalam politik mainstream kita, ya, maka kita harus mengambil kira perkara-perkara ini. Dan satu lagi ialah bahawa dengan terbentuknya sistem dua parti yang saya fikir tak boleh tidak dapat akan terbentuk juga. Jadi maknanya kita mengadakan ataupun terpaksa melalui politik yang bersifat pertembungan ataupun adversarial ini. Jadi satu jadi kerajaan, satu jadi pembangkang, di peringkat negeri ke di peringkat pusat dia begitu. Jadi artinya politik ekstremisme, politik menakut-nakutkan orang ni sudah tidak laku lagi. Jadi ini memerlukan politik yang lebih sehat, politik yang lebih rasional dan juga politik yang bersifat membawa ataupun mengemukakan polisi. Sebab kita sekarang ni kita bercakap soal sebagai contoh health policy. Bagaimana dasar kesihatan kita, dasar pendidikan kita, bagaimana menguruskan soal PBT ya, pungut sampah, angkat sampah, repair jalan dan sebagainya. Ini perkara yang penting dan itu sebabnya kita menitik beratkan soal pemilihan ataupun election untuk PBT. Walaupun ada satu kelompok mengatakan ini kalau election PBT Melayu habis, sedangkan orang Melayu duduk di bandar sekarang dah tu. Ya. Jadi macam mana pula orang Melayu hilang kuasa, pelik juga kan. Jadi politik yang tidak logik ini, yang tidak berdasarkan fakta dan juga idea ini yang bahaya. Dan saya fikir kalau ada dan politik yang menjadi masalah bagi saya ataupun yang menjadi problem pada mereka sebenarnya ialah parti-parti Melayu ni terlalu banyak. Ya. Dan ini satu perkara yang mereka harus fikir, bukan saya fikir, mereka fikir. Jadi kalau semua nak jual cucuk kodok pada orang Melayu, siapa nak beli kan? Kena jual barang yang berbeza lah. Begitu. Jadi mana ada kelainan dan juga ini satu perkara yang harus dipikir untuk survive dalam politik lah. Kalau tidak, parti. Sebab kita nak mengangkat negara supaya setanding dan selaras dengan Indonesia sebagai contoh yang bercakap soal dalam masa berapa tahun? 2045 mereka nak menjadi top 5 economy in the world. Kita tak bercakap soal itu, Datuk. Ini yang menyedihkan. Jokowi bercakap bagaimana nak mengangkat Indonesia
untuk menjadi top 5 economies in the world. Artinya 100 tahun selepas merdeka, Indonesia memasang cita-cita untuk menjadi negara besar dalam dunia, yang saya fikir kita harus fikirkan kita nak buat apa. Ya. Itu belum cerita Vietnam lagi. Dengan Singapura sudah jauh tertinggal dah. Dengan Thailand pun tak tahu kita di mana. Kan? Jadi politik akan datang harus memikirkan soal ini, dan bukan lagi soal nak membalun, soal-soal yang tak wujud, soal ras sebagainya itu. Okey, terima kasih kepada YB ya. Pandangannya agak bernas dalam soal itu. Jadi kita sudah hampir sampai ke penghujung lah. Ya, penghujung kita lihat pandangan-pandangan yang dibukakan oleh YB tadi, bermula daripada senario politik semasa, kemudian keterlibatan beliau di dalam DAP, kemudian ada naratif DAP itu anti-Islam, anti-Melayu, anti-Raja dan sebagainya. Itu adalah naratif yang sudah lapuk, yang tidak sepatutnya diketengahkan, sebab DAP adalah parti yang diiktiraf dan juga mendapat diiktiraf dan juga kelulusan daripada Akta Pertubuhan itu sendiri, dan ianya bukanlah suatu parti yang meletakkan maknanya sifat perkauman itu satu perkara yang asas kepada partinya. Dan juga ya, akhir sekali ya, kita melihat pandangan daripada YB tadi dalam soal bagaimana politik pada masa akan datang. Bukanlah politik yang ekstrim, bukanlah politik yang menakut-nakutkan ya, bukanlah politik yang boleh menyebabkan ya perpecahan di kalangan kaum, dan juga perbalahan di antara kaum itu sendiri. Harus membentuk politik yang rasional dan harus juga membentuk politik yang sehat di kalangan kaum itu sendiri, dan menekankan soal-soal yang berhubung kait dengan soal polisi alam sekitar, polisi kesihatan, polisi ekonomi dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang akan diketengahkan ya. Dan juga ya, saya cukup tertariklah apa yang disebutkan tadi. Ya, apa yang disebutkan yang terakhir tadi, mengatakan bahawa kalau nak survival politik pada masa akan datang, harus kita melihat kepada khususnya kepada DAP itulah ya, melihat kepada politik yang berasaskan kepada komposisi kaum yang ada di negara ini sendiri. Ini satu perkara yang amat menarik kepada kita. Jadi oleh sebab itulah kemungkinan ya, ramai di kalangan orang-orang Melayu yang cerdik sekarang ni ya, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai wawasan tersendiri ya, sudah ramai terlibat di dalam parti politik DAP itu, khususnya yang disebutkan tadi di Petaling Jaya itu, satu kawasan ataupun satu unit DAP itu semuanya orang Melayu yang berasaskan kepada akademik yang tinggi dan sebagainya. Ini satu yang amat menarik kepada kita ya. Maknanya dahulu kita ditakuti bahawa DAP ini memang anti Melayu, tapi sekarang ini yang DAP itu sudah dikerumuni. Seolah-olah begitulah, quote and quote, dikerumuni oleh masyarakat Melayu yang terdedah, yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai latar belakang ya, keilmuan yang agak tinggi itu. Terima kasih ya, pandangan yang begitu bernas daripada YB, dan terima kasih kepada kerana sudi ya, sudi sama-sama kita berbincang dalam soal ini. Saya yakin dan percaya dengan pandangan dan juga ya pendedahan yang dikemukakan oleh seorang tokoh, bukan calang-calang orang ya, orang yang faham perlembagaan, bidang kepakarannya undang-undang ya, kemudian terlibat dalam parti politik yang di quote and quote dimomokkan oleh selama 60 tahun bahawa parti politik ini adalah parti politik yang chauvinis ataupun komunis dan sebagainya, tetapi yang terlibat di dalam itu adalah orang yang mempunyai ya, pengalaman dari segi aspek akademiknya dan juga tinggi dari segi aspek kefahaman ya perlembagaannya itu sendiri. Jadi ini suatu perkara yang sepatutnya ya orang Melayu harus faham, orang Melayu harus didedahkan supaya negara kita ya dapat hidup aman, damai, dan kita dapat membentuk satu ya watak generasi negara pada masa akan datang, satu bentuk warga negara ataupun satu bentuk warga negara lah ya, warga negara Malaysia itu sendiri, ataupun
bangsa Malaysia. Tidak lagi disebut warga negara Malaysia, tetapi kita harus melihat kepada bangsa Malaysia. Tetapi kita tidak, sekarang ini belum lagi kita dapat membentuk satu bentuk bangsa Malaysia yang betul-betul betul-betul dilihat sebagai satu bangsa Malaysia. Kita masih lagi diletak sebagai warga negara Malaysia. Tidak seperti Indonesia. Indonesia sudah meletakkan ianya sebagai bangsa Malaysia, bangsa Indonesia. Tetapi kita masih lagi setelah 60 tahun ini ialah 64 tahun kita merdeka, kita masih lagi diletakkan sebagai warga negara Malaysia, bukan lagi diletakkan sebagai bangsa Malaysia. Jadi kita harus meneliti perkara ini dan kita harus membentuk politik kita pada masa akan datang, suatu corak politik yang betul-betul untuk kita membina negara yang betul-betul maju dan juga bersaing dengan negara yang lain. Terima kasih YB Dr. Abdul Aziz Bari kerana sudi datang di dalam Suluh Minda Politik Semasa yang dianjurkan oleh Suluh Minda Hassan Baharom. Terima kasih YB. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.